Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penduduk di Malaysia, geografi tingkatan 1. Okey, alright. Geografi tingkatan 1. Okey, penduduk Malaysia ni, tengok peta kat sini, lebih kurang 31.7 juta orang dalam bancian tahun 2016. Kita tengok kat peta Malaysia ni, ni warna merah, biru, kuning ni negeri-negeri di Malaysia. Misalnya negara Pahang, pertumbuhan penduduknya lebih kurang 5.1%, di Kelantan 5.7%, Terengganu 3.7%. Kepada Sabah Sarawak pula, Sarawak 8.7%, dan bilangan penduduk Sabah angka 12%, Johor 11.3%. Okey, taburan penduduk ni di negara kita ni dia ialah tidak sekata. Ada kawasan yang penduduknya ramai, ada kawasan penduduk yang sedikit. Agak-agak kenapakah perkara ini berlaku? Okey, kalau tengok gambar ni, ini adalah gambar suasana di kampung, satu lagi di bandar. Dapatkah kamu bezakan jumlah penduduk mana yang lebih ramai, di bandar atau di kampung? Mana lebih padat? Okey, taburan penduduk di negara kita disebut sebagai taburan yang tidak sekata. Yang tidak sekata ni kataan tidak sekata. Okey, taburan penduduk boleh dikelaskan kepada 3, iaitu yang pertama, padat, sederhana dan jarang. Okey, kita tengok penduduk yang padat, banyakkannya bertumpu di kawasan bandar-bandar. Tengok ni, ibu negeri, iaitu Kota Baru, Kota Terengganu, Georgetown, Seremban dan sebagainya. Begitu juga di Sabah Sarawak. Kawasan padatlah kawasan yang ibu negeri. Manakala yang sederhana padat ialah kawasan yang berhampiran dengan bandar, iaitu pinggir bandar. Sementara yang jarang ialah yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni semua adalah kawasan yang kurang padat. Okey, sama juga di sini kawasan yang kurang padat kerana muka buminya yang bergunung ganang. Okey, kawasan yang penduduk padat sesuai kerana bagi perkembangan penduduk kerana ia rata dan subur, maka bolehlah dibuat pelbagai kegiatan ekonomi. Biasanya bertumpu di ibu negeri. Kawasan ibu negeri yang menyediakan banyak peluang pekerjaan, di samping ia merupakan pusat pentadbiran. Contoh Kuala Lumpur, Putrajaya, Kuching, Nusa dan Kuala Terengganu. Okey, kawasan penduduk sederhana biasanya terdapat di kawasan kegiatan ekonomi seperti pertanian, di kawasan pesisir pantai dan bandar-bandar kecil, contohnya Bandar Jengka, Pahang, Mersing dan juga di Gua Musang. Okey, bagi kawasan penduduknya jarang adalah kawasan yang tanah tinggi, pedalaman, sumber paya, kawasan hutan. Ini kerana kawasan tersebut mempunyai kurang kemudahan dan juga infrastruktur seperti jalan raya, bekalan air dan bekalan elektrik. Contohnya di Kapit, di Sarawak dan sebagainya. Jadi taburan penduduk di Malaysia ni dipengaruhi oleh 3 faktor utama, iaitu fizikal, ekonomi dan sosial. Okey, fizikal ni tentang bentuk muka buminya, tanah pamah, tanah tinggi ataupun pinggir laut. Ekonomi, kegiatan pertanian, pelombongan, perikanan, perindustrian. Sosial meliputi infrastruktur dan pendidikan. Okey, kita tengok satu persatu. Tanah pamah, faktor fizikal yang pertama, tanah pamah. Kawasan tanah pamah sesuai untuk pembinaan kawasan pertempatan. Pertempatan di sini. Okey, pertempatan. Ia juga sesuai untuk kegiatan pertanian seperti kawasan dataran Kedah Perlis. Bandar-bandar besar juga terdapat di kawasan rata yang sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Jadi kos pembinaan lebih rendah di kawasan tanah pamah. Manakala tanah tinggi, kawasan ini kurang didiami penduduk kerana darjah ketersampaian yang rendah. Jadi kita tengok di sini istilah darjah ketersampaian. Maknanya kalau darjah ketersampaiannya rendah, maka sukar dihubungi, kerana kurang sistem perhubungan yang kurang baik. Kalau darjah ketersampaiannya
tinggi, mana mudah perhubungan di kawasan itu baik, mudah memasuki kawasan tersebut. Kawasan tanah tinggi juga merupakan kawasan yang sukar untuk kerja pembinaan rumah dan jalan raya kerana permukaannya tidak rata. Okey, itu faktor tanah tinggi. Seterusnya, pinggir laut dan saliran. Kawasan pinggir laut dan saliran dan berhampiran sungai menjadi pilihan penduduk kerana ada kegiatan ekonomi seperti sumber air dan pengangkutan. Menjadi nelayan lah. Okey. Dan pengangkutan ni terkenal di Sabah, Sarawak, terutamanya di Sarawak kerana sungainya yang panjang dan lebar seperti Sungai Rajang. Sumber air laut dan air laut membolehkan pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan di kawasan ini, namun bagi kawasan berpaya penduduknya adalah jarang. Okey, seterusnya faktor ekonomi. Kelaburan penduduk bergantung pada kegiatan ekonomi, seperti misalnya jika kawasan pertanian, kegiatan penanaman sawit dan sebagainya. Contoh, kawasan dataran Kedah Perlis agak padat penduduknya kerana ada kegiatan ekonomi di situ. Juga seperti perlombongan di kawasan seperti Kertih, Miri, Bintulu kerana terdapat petroleum. Begitu juga kegiatan ekonomi perikanan. Dia menjadi tumpuan penduduk kerana ia merupakan pekerjaan tradisional penduduk negara ini. Dan paling ramai penduduk bertumpu di kawasan perindustrian. Contohnya di Pulau Pinang, di Georgetown, di Selangor, di Shah Alam. Kawasan perindustrian merupakan kawasan tumpuan penduduk. Alright. Okay, sekarang kita masuk pula kepada faktor sosial. Faktor sosial merangkumi infrastruktur pendidikan. Misalnya, infrastruktur mempunyai kemudahan asas yang cukup seperti bekalan air, elektrik dan kemudahan telekomunikasi. Okey, kawasan pedalaman tidak mempunyai jaringan pengangkutan menyebabkan taburan penduduknya jarang. Kawasan yang mempunyai pusat pendidikan yang banyak akan menjadi tumpuan penduduk. Kawasan yang dimajukan akan berkembang menjadi kawasan tumpuan penduduk. Contohnya Tanjung Malim, terdapatnya Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Teknologi Malaysia. Seterusnya ialah dasar kerajaan. Dasar kerajaan ataupun governance, kerajaan membina tanah rancangan felda untuk permukaan tanah pertanian, menyebabkan penduduk berpindah ke situ. Contohnya felda Jengka, Pahang. Permukaan bandar baru seperti Putrajaya menyebabkan penduduk berpindah ke kawasan tersebut. Seterusnya, kerajaan juga membuat pewartaan hutan simpan. Setengah kawasan telah diwartakan sebagai kawasan habitat untuk flora dan fauna, contohnya taman negara. Maka taburan penduduk di kawasan hutan simpan ini ialah rendah ataupun jarang. Okey. Sebagai penutup, pelajar-pelajar sila jawab soalan ini. Sekian, terima kasih.